Dalam tahun hijrah, dalam setahun tahun hijrah ni, daripada bulan Muharram sampai bulan Zulhijjah, setahun 356 hari ni tahun Islam. Kalau tahun Masihi 360 lebih, kalau tahun hijrah 356, macam itulah. Dalam tahun hijrah daripada mula Muharram sampai Zulhijjah ada 310 yang agung dalam Islam, ataupun ada 310 yang agung dalam setahun hijrah ni. Apa maksud 310 tu Ustaz? Ada 3 kumpulan 10 hari yang istimewa, yang agung dalam Islam. Boleh faham tak perkataan tu? No? Yang mana dalam setahun 356 hari tu ada 3 kumpulan 10 hari, 10 hari, 10 hari yang special dalam Islam ni. Yang mana saya nak sebut malam ni sebagai mukadimah, nak sebut je lah. Kalau ayah-ayah, ibu-ibu yang mengaji malam ni direzekikan oleh Allah, Allah Ta'ala rezeki kepada kita, dapat time ni, dapat masa ni, tolong manfaatkan elok-elok, buat bagi elok. No, insya-Allah no. Baik. Apa dia Ustaz? Yang pertama, 10 yang pertama yang agung, yang istimewa dalam setahun hijrah ni. 10 yang pertama adalah 10 hari pertama bulan Muharram. Yang mana nak masuk lagi 2 hari ya. Hari ni hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis kita start 1 Muharram ma'al hijrah. Rupanya daripada 1 terendah pergi ke 10 tu, rupanya hari tu antara hari yang istimewa dalam setahun. Dan kalau boleh lah kita minta yang main mengaji malam ni, kalau boleh bila masuk 1 ni, kalau boleh isikan hari tu siang dan malam dengan banyak buat benda baik. Buat bila nak buat apa pun, nak minta isi, jangan biar terlepas macam tu ya. Dan Allah Ta'ala istimewakan 10 yang pertama ni, 10 pertama ni special lagi sekali. Allah Ta'ala hadiahkan satu hari yang istimewa, namanya hari Ashura. Semua orang tahu belakang, tak payah bincang kan? Hari Ashura kan? Hari yang ke-10. Dan kita diminta puasa hari Ashura tu. Hari Ashura puasa. Nabi sebut siyami yaumil Ashura, puasa hari Ashura ini yukaffiru sanatal madiyah, dia padam dosa setahun sebelum. Apa maksud setahun sebelum? Bahasa kampung kita, daripada awal Muharram tu lepas sampai awal Muharram tu ni hak kita puasa tu, sampai 1 Muharram sampai 10 Muharram tu, apa saja dosa kecil yang belum lagi terampun, insya-Allah kita puasa sehari, Allah Taala ampunkan dosa-dosa yang lama, insya-Allah. Tu nak bagi mudah faham. Puasa sehari ya. Jangan noh, sebab tu jangan miss ni. Nah, cuma orang kita dulu 10 hari bulan tu baru bakat pulun nak puasa lah, nak apa hari tu. Kalau boleh tahun ni kita minta start pada 1. Buat daripada 1 hari bulan 2, 3, 4 tu buat. Kawan nampak macam tak setuju, nampak kan? Boleh no, insya-Allah 1. Yang kedua, 10 yang kedua, saya tak mau belitiak panjang-panjang lah tajuk ni no, pasal tajuk kita lain, ni mukadimah. 10 yang kedua yang agung dalam Islam adalah 10 hari akhir bulan Ramadan. Yang ni tak payah bincang banyak. 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan Allah Ta'ala hadiahkan satu malam yang istimewa dalam 10 tu. Ya, semua kita tahu belakang, Lailatul Qadar. Boleh no? Selesai. Tak payah, ni tak mau boleh tiap panjang lah. Cuma ada satu makcik, bagus agak lah. Soalan dia nampak remeh kan? Nampak biasa lah soalan tu. Tapi ilmu yang kita boleh ambil pada soalan tu banyak. Dia mai dia tanya, dia kata, Ustaz dia sebut 10 ni, makcik nak buat apa? Soalan dia. Dia tanya, makcik nak buat apa? 10 Ustaz tu kata ni, makcik apa nak makcik nak buat? Saya kata, lah ni macam ni lah makcik. 10 hari akhir Ramadan, 10 hari akhir dalam bulan Ramadan, siang hari makcik buat apa? Dia kata, siang puasa Ustaz. Okey, masa puasa tu buat apa? Dia kata, baca Quran, zikir, lepas tu lena. Oh. Kan? Tak apa kan? Lepas tu saya tanya lagi, makcik tengok TV banyak tak? 10 hari akhir Ramadan TV tak tengok Ustaz. Okey, pasal apa? Dah saya pergi duk tengok benda merepek apa, Nustan pun tak tengok. Okey, makcik pergi menyembang tak? Kuala keluar rumah pergi menyembang jiran lah apa ada. Dia tak timbang sangat Ustaz. Pasal apa? Puasa. Saya kata kalau boleh, hak siang makcik duk buat bulan Ramadan tu, hak tu lah makcik buat di awal bulan Muharram tu. Macam tu lah. Dan hak tu lah makcik buat pada poin hak nombor 3 hak nak abang sekali ni. Makcik siang hari tu tiru sebiji pun tak apa. Malam makcik buat apa? Kita malam mayang maghrib, lepas tu pergi masjid mayang isyak, mayang tarawih, lepas tu balik baca Quran sikit tu lena.
Sehari tengah malam bangun Ustaz, buat kayak mulai apa, sahur apa. Oh, macam tu lah. Saya kata hak malam pun makcik buat macam tu kan lah. 10 malam awal Muharram tu buat macam tu juga. Melainkan tarawih tarawih yang 20 lah. Tak kena bulan. Tapi walaupun tarawih tak ada di bulan-bulan yang lain, tapi lepas isyak buatlah. Nak sembahyang sunat apa, sembahyang lah. Nak sembahyang sunat apa, sembahyang. Dia tanya saya, nak sembahyang sunat apa Ustaz? Saya kata kalau makcik tak tahu sangat, makcik sembahyang sunat mutlak. Dia tanya lah, mutlak tu sembahyang apa? Aduh, tak apalah kan, orang tanya kita jawab lah. Sembahyang sunat mutlak tu macam mana? Allah, sahaja aku sembahyang sunat 2 rakaat kan Allah Ta'ala, tu nama solat sunat mutlak. Saja aku sembahyang sunat 2 rakaat kan Allah Ta'ala. Makcik buatlah, nak buat berapa rakaat pun makcik. Understand? Ni no, 2. Dan yang ketiga, ni sorry terlepas dah. Terlepas. Tapi kalau ada rezeki tahun depan, tolong manfaatkan. 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Tu poin nombor 3. Poin nombor 3, 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan Allah Ta'ala hadiahkan dalam 10 yang ketiga ni, dalam poin yang nombor 3 ni, Tuhan hadiahkan satu hari special. Semua orang tahu belakang, hari Arafah. Itu mudah-mudahan lepas ni kalau mai dapat rezeki ni, manfaatkan daripada 1 hari bulan. Jangan tunggu 9 hari bulan Zulhijjah baru nak puasa. Awal 8 hari tu hanguih macam tu tak ada apa-apa. Jangan biar hari bulan Muharram 10 hari bulan baru kalut nak puasa hari Ashura 1 sampai 9 burn macam tu ya, hanguih tu ya. Rugi. Pakat-pakat manfaatkan insya-Allah. Baik. Tu jadi boleh faham kan sebagai mukadimah kita malam ni. Baik. Ayah-ayah, ibu-ibu rahmati Allah SWT sekalian, jangan takut kita mengaji malam ni ikut SOP. Nak lajak pun mungkin terlajak pun 4-5 minit takat tu lah. Tak boleh lebih-lebih. Tak apalah insya-Allah. Malam ni insya-Allah saya nak kongsi dengan ayah-ayah ibu-ibu sekalian satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ni saya petik daripada kitab yang sedang saya pegang ni. Ni kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama. 40 hadis kelebihan ilmu dan kelebihan orang alim, yang mana kitab ni disusun oleh Kiai Haji Muhammad Syukri bin Unus Al-Banjari. Kiai Haji Muhammad Syukri bin Unus Al-Banjari, seorang ulama yang masih hidup sampai sekarang di Banjarmasin, Indonesia. Dia ada sampai sekarang, masih lagi menabur bukti mengajar umat di Banjarmasin, Indonesia. Boleh Dan kitab ni diterjemah oleh murid kepada Kiai Haji Muhammad Syukri ni, yang mana murid dia pun tok guru lah. Cuma murid yang terjemah kitab ni saya rasa orang Kedah kenal, dan saya rasa Masjid Busyra ni pun rasa ramai yang kenal. Kitab ni diterjemah oleh murid beliau yang juga seorang ulama di Nusantara, Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, ataupun orang sebut Syekh Fahmi Zamzam, timbalan Syekhul Ma'had di Derang, Kedah. Syekh Fahmi Zamzam diterjemah oleh Syekh Fahmi ni, murid kepada pengarang kitab ni. Boleh dapat zakat tu Jadi malam ni insya-Allah saya petik satu hadis daripada kitab ni, yang mana kitab ni bicara tentang kelebihan ilmu, kedudukan ilmu, apa kelebihan yang Allah Ta'ala bagi pada ulama, macam mana kedudukan para ulama tu. Isu perbincangan kitab ni lebih kurang macam tu ya. Dan malam ni saya nak kongsi satu ya, berkaitan dengan tajuk ni, yang mana malam ni saya pilih hadis yang ke-17 daripada kitab ini. Tajuk dia, jangan malu hadir ke majlis ilmu. Tu tajuk boleh senang, pasal masjid serak kena buat tajuk ni loh. Kan? Tajuk kita malam ni, jangan malu hadir ke majlis ilmu. Hadis dia panjang, saya baca dulu hadis, saya terjemah dulu, saya bagi gambaran. Baik. Hadisnya berbunyi, an Abi Waqidin Al-Laythi radhiyallahu ta'ala anhu qala, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun fil masjid إذ أقبل 3 نفر فأقبل 2 إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى أحدهما فرجة في الحلقة فجلس وجلس الآخر خلفه وأما الثالث فذهب مدبرا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا الله منه
wa amma al-akharu fa'arada Allah ta'ala anhu atau kama qala akhrajahu al-Bukhari wa Muslim wa Ahmad wa Tirmidzi. Daripada Sayyidina Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama-sama para sahabat dalam majlis ilmu di dalam masjid, tiba-tiba datang 3 orang. 2 orang terus menyertai majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama, dia melihat ada tempat yang kosong di tengah-tengah halaqah, maka dia pun terus duduk di sana. Adapun orang yang kedua hanya duduk di bahagian belakang majlis. Adapun orang yang ketiga, kerana dia melihat orang ramai, maka dia rasa malu untuk masuk dalam majlis ilmu tersebut, maka dia terus pergi ke tempat lain. Maka setelah selesai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada percakapan baginda bersabda, hendakkah kamu aku beritahu tentang 3 orang yang baru datang tadi? Yang pertama, dia bersungguh untuk mencari ilmu, maka Allah memberikan tempat padanya. Yang kedua, dia merasa malu, yakni tidak bersungguh, maka Allah juga malu daripadanya. Adapun yang ketiga, maka dia berpaling daripada Allah, maka Allah pun berpaling jua daripadanya. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi. Baik. Ayah-ayah, ibu-ibu dan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya bagi gambaran hadis ni dulu macam mana. Saya kita baca sikit keterangan yang Syekh Fahmi tulis. Yang kita ambil barakah daripada huraian guru-guru kita. Kita baca huraian guru kita insya-Allah. Cuma saya bagi gambaran umum dulu. Nabi SAW ataupun peristiwa ni satu berlaku di dalam Masjid Nabawi di Madinatul Munawwarah. Cerita ni jadi di Masjid Nabawi di Madinah. Sewaktu Nabi SAW duduk dalam masjid, duduk mengajak majlis ilmu dalam masjid. Ni dalil, hadis ni dalil majlis ilmu boleh buat di masjid. Pasal Nabi buat majlis ilmu di masjid. Lepas tu kalau ayah duk dengar ada orang duk cakap, apa ni ustaz-ustaz tutup guru mengajak masjid surau ya. Ni siapa nak ceramah tepi jalan? Siapa nak ceramah pasal raya? Siapa nak ceramah di apa tempat-tempat orang ramai? Siapa nak pergi ceramah pasal raya dan sebagainya? Kalau ada jenis duk cakap gitu, abang ada. Hak nak cakap sana boleh silakan, tapi jangan pertikaikan majlis ilmu yang ada di masjid. Pasal Nabi buat majlis ilmu di masjid. Awak yang senyap nampak ke ya? Sampai bunyi kipas pun dengar. boleh nampak saya kata no? Baik. Waktu Nabi SAW tengah mengajak dalam masjid, tiba-tiba cuih mari 3 orang. Ni saya bagi gambaran hadis ni bagi nampak cerita. Cuih mari 3 orang. Laki-laki nombor 1, dia sampai-sampai tu dia tengok ada tak ada ruang kosong masjid tu. Tengok-tengok ada. Dia terus masuk dalam ruang kosong yang ada tu. Dia berjalan masuk dengan adab lah, masuk bagi elok apa semua, duduk di tengah-tengah kosong tu. Macam tu. Laki-laki nombor 2, sini tak ada tu saya berani kata. Laki-laki nombor 2, dia tengok ada ruang kosong tapi jenis segan. Lah kali dia buat apa ustaz? Duduk belakang. Sini tak ada tu saya berani kata. Kan? Ruang kosong tu ada tapi dia malas, segan, leceh, duduk depan apa, duduk belakang. Ruang ada tapi duduk belakang. Ya, lah tak apalah, lah SOP. Lah memang kena duduk jarak-jarak, jangan dekat-dekat sangat. Saya lagi kalau orang mai tangkap gambar masjid kena. Kan? Tak apalah. Dia duduk jarak-jarak, dia duduk belakang dua. Adapun Nabi kata apa yang lelaki ketiga ni, sahabat ni kata nombor 3, dia main-main tengok ramai sangat main mengaji, ramai sangat dalam majlis ni, lah kali dia belah balik. 3. Dia no. Habis saja kuliah ni, habis pengajian, Nabi SAW sebut pada para sahabat, ala ukhbirukum 'anil nafari thalatha, mau tak aku komen sikit tentang 3 laki-laki yang mari tadi? Mau tak aku bagi pandangan sikit terhadap 3 laki-laki yang mari majlis tadi tu? Rupanya komen Nabi SAW ni menggambarkan para sahabat nampak 3 orang hak mai tadi tu. Para sahabat perhati perbuatan laki hak pertama mai duduk depan, laki kedua pergi duduk belakang, laki ketiga belah balik. Sahabat-sahabat nampak. Nabi sebut apa? Amma ahaduhum, laki-laki nombor 1 Nabi sebut, fa'awahu Allah, dia mai tu, ataupun fa'awa ila Allah, fa'awahu Allah, dia mai tu dia bersungguh-sungguh
Maksud masuk fa'awahu Allah ni, maksud dia di sini dia bersungguh-sungguh mencari ilmu. Maksud dia betul-betul nak mengaji, tu dia duduk dalam. Fa'awahu Allah, Allah Ta'ala beri kepada dia ilmu yang banyak. Allah dalam hadis terjemah, Allah bersungguh pada dia. Maksud dia Tuhan bagi kat dia ilmu yang banyak pasal dia bersungguh. Satu. Wa ammal akhar, Nabi kata yang kedua tu pula, dia merasa malu, fastahya, dia segan. Orang Melayu kita, orang Kedah kita segan lah. Segan tu malu lah. Malu boleh, malas boleh. Okeylah, dia segan. Nabi sebut fastahyallahu minhu, Allah Ta'ala segan daripada. Maksud dia Tuhan tak bagi kat dia ilmu yang banyak. Pasal apa? Pasal dia tak sungguh. Tuhan tak bagi kat dia ilmu banyak. Adapun yang ketiga, Nabi sebut dia mari, dia belah balik. Fa'aradallahu ta'ala anhu, Allah dia buat tak peduli kat majlis tersebut. Allah Ta'ala buat tak peduli kat dia. Berpaling ni maksud dia Tuhan buat tak peduli kat dia. Boleh nampak cerita hadis tu? Baik. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mengaji malam ni, Ustaz, kenapa Ustaz kongsi hadis ni Ustaz? Apa kaitan hadis ni dengan hidup kita? Apa kaitan cerita ni dengan kita hari ni ada di atas dunia ni Ustaz? Masa mudah dia macam ni ya. Rupanya hadis yang kita baca ni, rupanya inilah sebenarnya simbolik ataupun gambaran manusia atas muka bumi dengan majlis ilmu. Manusia dengan majlis ilmu, orang Islam ni dengan majlis ilmu ada tiga jenis ni ya. Ada hak jenis pulun mengaji sungguh, ada hak jenis mengaji halal balai, mengaji bila kan, tunggu balik pun nak buat apa, mengaji bila, dengar bila. Hak jenis mengaji halal, faham kau halal balai no? Jenis mengaji halal balai, ngaji juga tapi halal balai. Dan jenis ada hak tak mau ngaji langsung. Tiga ni. Dan rupa-rupanya Nabi SAW sebut pada kita siap-siap dah apa balasan kepada orang hak mengaji sungguh, apa balasan pada orang mengaji halal balai ni, apa balasan pada orang tak mengaji. Sebab tu malam ni kita minta kalau boleh ayah-ayah yang main mengaji malam ni, ibu-ibu yang main mengaji malam ni, ambil sama-sama. Kalau boleh jadikan dia diri kita ni, kalau boleh biar kita ni duduk kedudukan nombor satu tadi. Nak mengaji sungguh. Malam ni tak apalah, malam ni habuan dengar. Tapi lepas ni kalau ada pengajian ada apa, biar nampak kita duduk orang kampung dah sebut, biar mengaji tu nampak tokoh nak mengaji. Nampak gaya tu gaya nak mengaji. Nampak sungguh nak mengaji. Jangan mengaji halal balai. Nampak cerita setuju tajuk ni, nampak gaya. Boleh noh, boleh nampak noh gambaran hadis tu noh. Baik. Cuba kita tengok sikit huraian dia. Kan? Keterangan dia pendek ya. Kan? Jangan takut SOP 845 850 kita nanti ya. Tapi jangan takutlah, ada ulasan-ulasan isu semasa dah sikit-sikit. Don't worry. Tengok baju. Baik, keterangan, cuba tengok keterangan. Kita tengok sikit apa cerita hadis ini. Kata Syekh Fahmi Zamzam ni dalam keterangan ni, Syekh Fahmi sebut orang yang hendak mendapatkan ilmu itu mesti bersungguh-sungguh dan memberi perhatian yang besar kepada ilmu. Itu poin nombor satu. Syekh Fahmi sebut dalam huraian hadis ni, Syekh Fahmi kata orang yang nak menuntut ilmu ni, dia perlu bersungguh-sungguh. Mengaji ni kena bersungguh. Dia tak boleh mengaji halal balai. Maknanya dalam menuntut ilmu kita perlu ada, kita panggil apa? Al-jiddu. Kena ada kesungguhan. Mengaji ni kena pulun. Dia tak boleh mengaji sambil lewa. Sebab tu ayah-ayah yang ada di sini, tak apalah malam ni tak apa sekalian, tak ada masalah. Cuma lepas ni kalau boleh lah, ayah-ayah kalau nak main mengaji, kita tolong bawa senjata penuntut ilmu. Kita pernah jumpa kitab senjata Tok Lebay, senjata mukmin, senjata apa. Rupanya penuntut ilmu ni dia ada senjata dia. Orang masuk medan perang kan, tentera kalau masuk medan perang, dia masuk, dia bawa dengan senjata senapang dia bawa pisau, dia bawa apa kelengkapan untuk perang dia bawa. Orang macam ni masuk medan perang nampak gaya nak perang. Tengok. Kalau tentera masuk medan perang, musuh tu dengan musuh senjata penuh, main kat dia bawa pukul 5. Tentera tak bawa pukul 5, pakai baju buah beret apa semua cantik atas, pukul 5 masuk. Yang musuh dengan senapang apa semua dah siap, dia pukul 5. Ayah pun tahu apa bahasa mudah kita sebut, apa hasil dia, apa keputusannya, rasa tak payah bincang.
Maknanya hak masuk guna buku 5 ni tak ada gaya pun nak perang. Rupanya sama juga masuk majlis ilmu, kita kena bawa senjata penuntut ilmu. Senjata penuntut ilmu dua. Apa dia Ustaz? Pen dengan kertas. Rupanya kena bawa pen dengan kertas, kena bawa. Ya, kalau tak ada handset rakam. Tapi kalau rakam tu balik dengar balik cantik je. Kalau tak dengar dah jam. Dia tengok nanti handset berat, dia padam. Tak apalah kan. Pun kita nak sebut bagi ada alat. Mengaji kena ada alat. Ada orang kata, Ustaz, saya ni tua dah mengaji. Pa Ustaz, tua dah. Ada dua benda tak ada expired. Dalam agama kita ada dua perkara, ataupun dalam bahasa muda tersebutlah, orang yang berusia ni ada dua benda yang tak ada tarikh luput. Tak ada tarikh luput. Ayah-ayah yang mengaji hari ni, ibu-ibu mengaji, kita ada dua benda tak ada tarikh luput. Kerja ada tarikh luput sampai masa pencen. Kan? Terlanggar dalaman Ustaz, dia kata saya kuat Ustaz, minum tongkat Ali, dah sampai masa dia ada tarikh luput. Ada dua benda tak ada tarikh luput. Lagi tak mati, dua ada benda ni. Nombor satu, taubat. Taubat tak ada tarikh luput. Lagi mana matahari tak naik belah barat, selagi mana nyawa tak sampai roh-roh, selagi itu taubat terbuka. Dosa banyak mana sekalipun, pintu taubat masih terbuka. Itu. Yang kedua, tak ada tarikh luput, menuntut ilmu. Mengaji tak ada tarikh luput. Lepas tu kalau ada orang cakap dia tahu mengaji apa, tua mengaji apa, dia silap tu. Mengaji apa, saya tua dah Ustaz, bagi hak muda-muda lah mengaji, saya tua-tua mengaji apa. Apa cakap macam tu? Nabi ajak kita talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Mengaji ni daripada buayan sampai liang lahat. Liang lahat tu maksud dia dah mati dah lah. Bila mati baru masuk ke liang lahat. Maksud dia sampai ke liang lahat. Gambaran kata sampai mati mengaji. Sebab tu kalau boleh yang main mengaji malam ni, kalau boleh lah, jangan cakap aku tu dah lah. Jangan duk cakap tua-tua mengaji apa tua-tua. Saya duk ngajak di Masjid Kuning, sebelah Masjid Kuning. Ada satu pusat pengajian, Darul Irfan, Ustaz Zuki. Saya duk ngajak itu ni, sahabat kita pergi tadi. Kalau ya tengok dalam kitab Ta'lim Muta'alim cukup lah. Tak payah ambil kitab besar-besar. Kitab ni pergi. Kitab Imam Zurnuji. Kalau ya perasan dalam kitab tu, ada satu kalam yang dirakamkan Imam Zurnuji buh dalam kitab dia. Siapa-siapa yang memuliakan ilmu, menghormati ilmu, memuliakan ahli ilmu, maksud dia ni beradab dengan ilmu lah, dia hormat dengan ilmu. Rupanya Allah Ta'ala balas antara dia, Allah Ta'ala jadikan dia tu orang alim. Siapa beradab, reti, berhormat dengan ilmu, tu cara hormat ilmu lah. Mai bawa pen, bawa pensel, mai mengaji bersungguh, tu cara kita beradab dengan ilmu. Rupanya balasannya Allah Ta'ala bagi jadi orang alim. InsyaAllah kita jadi orang alim. Kalau kita tak alim, kalau kita mengaji sampai sudah tak alim tak usah, Tuhan balas anak kita jadi orang alim. Kalau anak tak jadi orang alim, Allah Ta'ala balas cucu jadi orang alim. Jadi kita bukan mau apa, kita mau yang tu. Ustaz alim, kalau tak alim boleh mengajar orang pun tak apa. Dia anak saya, cucu saya tak ada lah, tak boleh mengajar orang tak apa. Paling tidak dia alim untuk diri dia sendiri, dia reti haban diri sendiri. Jadi kita sebagai mak bapak lega dah pun. Rupanya tu cara, antara cara. Sebab tu kena mengaji lah, mengaji. Mana tahu Tuhan nak bagi. Ayah pernah dengar cerita bila saya terkona lah sikit kan. Kalau siapa pernah dengar yang ni, dia viral dalam internet. Cerita berkaitan dengan, kan ada satu orang syekh di Syria, nama Syekh Hisham Burhani. Ada satu orang lama di Syria, dia cerita macam ni. Waktu zaman dulu Syria ni, sebelum ni, dalam 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun lepas lah, maksud dia sebelum ni lah, ada satu orang penggali kubur. Dia kerja dia gali kubur. Caranya orang gali kubur ni orang tua-tua lah. Dia kerja dia gali kubur. Satu hari dia gali kubur, mayat sampai, dia ambil mayat, dia buh dalam kubur. Tiba-tiba dia nampak, ni saya ringkas cerita ni, cerita pendek-pendek masa. Dia nampak ada satu lembaga putih berseri putih cantik. Lembaga tu ambil mayat yang dia letak tu, lepas tu hilang.
Dan dia nampak kawasan tu cantik, dalam kubur tu nampak cantik, nampak macam taman cantik. Lah kali pergi kubur tu pengsan. Tak apa, selesai. Bulan depan ada lagi orang mati di tempat dia, dia korek lagi sekali, korek. Sampai masa mayat tu main kat tempat kubur, kat kubur tu dia ambil, dia buh dalam liang. Masa dia bubuh tu sekali lagi dia nampak taman cantik, dia nampak ada satu lembaga putih berseri, mari ambil bawa. Tapi kali kedua ni dia tak pingsan lah. Ni cerita ni viral orang ni. Tak apa. Bila kali kedua dia tengok peristiwa ni, dia pergi cari siapa ahli keluarga orang mati ni. Lah kali dia jumpa satu orang perempuan, tanya perempuan tu, "Makcik, aku nak tanya ringkas cerita lah, aku nak tanya kamu, ni anak kamu ke, ni siapa ni yang meninggal ni?" Makcik tu cerita, "Saya ditimpa musibah, ni yang meninggal hari ni anak saya ni, yang nombor 2. Dan saya diuji oleh Tuhan. Bulan lepas anak saya yang pertama meninggal, bulan lepas anak dia juga, hak ni pun anak dia." Penggali kubur ni tanya tu, "Apa amalan anak kamu ni? Siapa anak kamu ni? Sebab saya lihat nampak anak kamu ni hak bulan lepas kes yang sama, bulan ni pun macam tu juga. Dua-dua nampak kaya diberikan nikmat dalam kubur. Apa rahsia ni?" Masa tu makcik tu cerita. Makcik tu kata, "Anak saya yang pertama dia penuntut ilmu, dia kira mengaji." Macam tu. Anak saya yang nombor 2 dia bekerja, dia buat kerja lah, cari rezeki, cari pendapatan. Tapi duit hasil hak gaji dia dapat tu, dia banyak perhabis untuk penuntut ilmu. Dia banyak perhabis bagi kat budak mengaji, orang mengaji, banyak perhabis waktu tu. Penggali kubur ni dengar tajuk ni, ayah boleh bayar lah, selalunya penggali kubur umur berapa boleh bayar sendirilah. Dia dengar tajuk ni, dia terus tak jawatan sebagai penggali kubur, tak berhenti, terus jadi penggali kubur. Dia pergi dekat satu masjid di Damsyik, Syria. Dia jumpa tok guru dekat masjid tu, dia kata, "Saya nak mengaji agama, nak mengaji." Tok guru tu bagi kat dia matan jurumiyah. Kalau siapa yang mengaji bahasa Arab, nak mengaji pengajian Islam ni, sebenarnya start matan jurumiyah lah, bagi erti nahu dulu. Umur penggali kubur boleh bayar lah 40-50 dah, baru start matan jurumiyah, baru start mengaji ilmu asas bahasa Arab. Lah kali apa jadi? Berkat usaha dia pulun sungguh, Allah Ta'ala bagi kat dia. Lah kali jadi orang alim di Syria. Saya tak ingat nama beliau, tak silap saja, Syekh Abdul Rahman Al-Haffar ke. Haffar tu maksudnya penggali kubur. Jadi orang alim di Syria. Nampak? Yang menariknya lagi, bila dia meninggal dunia, anak dia pun jadi orang alim. Anak dia meninggal, cucu dia pun jadi orang alim. Dan saya dapat maklumat lah ni, di Syria cicit dia masih hidup. Tak silap saya nama Syekh, kalau silap mohon maaf no. Tak silap nama cucu dia Syekh Abdul Razak Al-Haffar. Duk ada lagi di Syria. Yang pulun hari tu siapa Ustaz? Tok Wan dia. Berkat Tok Wan dia pulun, buat tengok Tuhan balas. Bukan dekat dia, anak dia, cucu dia, cicit pun duk ada. Tu yang saya kata tadi, tak ada tarikh luput mengaji ni. Mengaji tak ada tarikh luput, mengaji sekalian. Mana kita tahu Allah Ta'ala nak bagi cucu kita, Tuhan pilih seorang jadi orang alim. Jadi faham ke saya duduk cerita? Ngaji sekarang, ngaji. Nah, lepas tu kalau boleh lepas ni, kalau ada pengajian di sini, SOP tu ada, kena ikut. Main mengaji, kita bersungguh. Mengaji tu biar bersungguh. Jangan mengaji halal balai. Sama juga ayah-ayah ada anak, ada cucu. Cucu kita nak pergi sekolah, nak pergi mana? Saya tanya tengok, nak pergi sekolah ni beg sampai ringan, tak ada apa langsung ni. Mengaji mana? Kata sikit. Takkan nak pergi mengaji sampai tak bawa apa langsung. Faham ke saya duduk cerita? Pasal lepas ni tak boleh main dah, nampak gaya. boleh dapat poin tu no? Kan? Kena bersungguh. Ngaji kena bersungguh. Lepas tu Syekh Fahmi pesan di sini, orang yang nak dapat ilmu kena bersungguh. Buat tengok. Hendaklah dia berusaha sekuat tenaga yang dimilikinya untuk mendapatkan ilmu. Pulunlah setakat mana kita boleh, pulun. Ngaji ni pulun. Tambah ayah duk belah merebut berkat Allah Ta'ala bagi pengajian banyak kot ni. Pi. Tak ada sini, pi sana. Tak ada, biar. Ada satu makcik, saya jenis orang perempuan banyak. Dia mengajar orang perempuan. Depa duk kata, "Ustaz, tok guru tu mengajar Ustaz, kitab tebal tu bila tahu nak habis. Kitab tebal tu
Lepas tu dia tanya, bila tahun nak habis Ustaz? Saya katakan makcik tu, makcik, kita mengaji ni makcik, kita menuntut ilmu ni bukan kita nak habis kitab. Memanglah nak kitab tu perlu dihabiskan, tapi kita bukan nak habis kitab tu sangat. Habis tu kita nak apa Ustaz? Kita nak biar hidup kita ni banyak dihabiskan untuk ilmu, dan kalau boleh biar mati dalam keadaan menuntut ilmu. Kita mau yang tu. Kita bukan nak habis kitab semata ya. Faham tak bahasa tu? Biar masa kita setiap hari ada dalam majlis ilmu, biar kita hidup dalam keadaan majlis ilmu, biar mati pun dalam keadaan sedang menuntut ilmu. Kita mau yang tu. Kita bukan nak habis kitab. Boleh dapat segala tu no. Sebab tu kita no, insya-Allah. Jangan malu untuk belajar, jangan malas. Yang ni sama point macam tadi. Jangan malu, jangan malas. Ayah-ayah yang mana ada kitab, yang mana ada catatan, catik sikit lagi. Tadi saya sebut dua benda tidak ada tarikh luput. Tulis pula. Dua golongan tidak akan mendapat ilmu. Boleh tu. Tak apa, malam ni tak apa, ada rakaman, nanti boleh tengok balik. Kalau nak catik boleh tengok balik. Dua golongan tidak akan mendapat ilmu. Nombor satu, tulis itu orang sombong. Mutakabbir, orang sombong. Orang sombong mengaji takkan dapat. Dia main duk rasa duk rasa kemas kan. Tengok-tengok hak mengaji tu muda. Kau mana tu? Dia rasa dia kemas. Lepas tu tok guru pula tanya, kita nak sambung di mana Dia boleh duk bohong. Sambung hak bulan lepas ni. Sambung bulan lepas. Memanglah sambung bulan lepas ni. Tok guru tanya muka surat berapa? Kat mana dia kata sambung bulan lepas ni? Rupanya orang sombong lagi tak dapat. Duk rasa kemas tak dapat. Nombor dua, mustahi, hak jenis malu. Orang malu ngaji tak dapat. Sebab tu ngaji tak boleh malu. Awak yang senyap nampak dia. Saya pun jadi takut agak. Kan? Ayah pernah dengar tak Imam Rabi' ni? Saja cerita dulu sekali kita masuk kita lah. Ayah pernah dengar ada satu orang ulama dulu nama Imam Rabi'. Imam Rabi' ni anak murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni orang kenal lah. Imam Rabi' ni alim besar, anak murid Imam Syafi'i ni alim sungguh. Tapi ada satu masa Imam Syafi'i duk mengajar. Imam Syafi'i tanya, Rabi', faham tak? Faham tak? Dia kata tak faham. Tak faham. Imam Syafi'i cerita lagi sekali. Selalunya kita kalau kita bercakap, orang tak faham, kita akan ulang sekali lagi. Tapi selalunya kita ulang tu, ayat tu kita tambah sikit, ayat tu kita modify, ubah suai sikit. Lepas tu bagi contoh pula satu, nak bagi faham. Imam Syafi'i sebut kali kedua, faham tak? Imam Syafi'i ulas lagi kali ketiga buat ayat lain, buat contoh lain, hak senang sikit, faham tak? Imam Syafi'i kata kita selalu kalau 3 kali itu tak faham kan, hang balik minum ayat Yasin banyak-banyak teruk kan ni. Tak apa, bila tak faham Rabi' ikut aku balik sambil duduk jalan balik cerita macam ni faham cerita faham. Rupanya Imam Syafi'i duduk cerita pada Imam Rabi' tu, ada yang mengatakan sampai 40 kali duduk terang, sampai kali ke 40 cerita faham tak? Baru faham. Awak yang benar ada tak? Bukan isu benar, boleh jadi isu lain tak ada masalah, tapi isu tu mungkin beliau kurang memahami. Sebagai apa? Sebagai ujian daripada Allah, nak tengok sabar tak sabar ngaji. 40 kali ke 40 baru faham. Allah. Pengajaran kita boleh ambil nombor 1, Imam Rabi' tak malu pun ngaji, tak malu tanya, tak malu duk ikut sampai dia faham, dia tak malu. Nombor 2, tengok Imam Syafi'i sabar mengajar. 40 kali boleh cerita tu, kira sabar banyak kalau kita kira nak ribut kan, ajak anak baca Quran, duk alif bata, ulang balik alif bata, ulang lagi sekali duk alif taba, kira nak mengamuk semua kita. Imam Syafi'i sampai 40 kali tu. Nak abang kata apa? Sabar. Nak abang kata apa? Jangan malu ngaji. Boleh dapat segala tu noh, insya-Allah. Baik. Ia hendaklah mempunyai hati yang cekal dan kuat. Mengaji hati kena cekal, mengaji kena kuat. Takat sikit-sikit tu jangan ambil kisah sangat.
Sentiasa menggunakan kesempatan yang ada untuk menuntut ilmu. Tak perlu disuruh untuk belajar, tapi sentiasa siap untuk belajar apabila ada kesempatan. Nampak? Orang yang rajin, orang menuntut ilmu, dia kena macam tu. Dia kena siap sedia. Sebab tu penting, minta maaf no. Sebab tu penting ngaji bersilam. Ngaji ni penting sebenarnya, sangat penting. Ayah-ayah yang terlibat dalam perjuangan, sebab tu kena mengaji. Jangan berjuang semangat ni. Kena mengaji. Ni tambah main law ni, tengok. Kan, duk main duk berkawan dengan hak tu, kawan dengan hak ni. Faham kau bahasa saya tu no? Ada setengah tak berhati buat dari. Apa kawan dengan depa, suruh kawan lah. Depa kali percaya. Faham ayat saya tu? Kan nak kena sebut terus kan? Ya, depa rakam live. Kan? Kan apa duk kawan tak payah kawan Ustaz oi. Ni ada masuk baru ni, hak lompat-lompat ni masuk pula kata. Oh, Ustaz oi, bukan tak boleh percaya Ustaz oi. Nampak ah. Relax ah. Jangan kopoh. Lepas tu kata penting ngaji, kena ada ilmu. Pasal apa pimpinan buat keputusannya tu Ustaz? Kena ada ilmu baru boleh nilai. Pasal apa buat? Faham? Ni nak minta semua bersiap ni. Silap-silap tak lama ni. Mungkin ada maklumat kita dapat mungkin sebelum bulan 11. Ada yang kata sebelum bulan 1. Ada yang kata sebelum bulan 2. Mana tak lama ni. Sini masuk kawasan mabuk. Tak ada pakai lah. Ya. Dun kekalkan lah. Dan mungkin pilihan raya ni pilihan raya parlimen je kot. Dun tak terlibat. Wallahu alam lah. Kita tengok lah. Ya. Tapi jangan biarkan Nabi ajak kita la yadkhulul mu'min ataupun la yaldahul mu'min min juhrin wahidin marratain. Orang beriman dia tak terperosok masuk lubang yang sama 2 kali. Kalau dulu terperosok masuk kena dah Ustaz. Depa sembelih hidup-hidup Ustaz 22 bulan hari tu depa sembelih hidup-hidup. Kena teruk Ustaz Ni ada peluang lagi sekali. Jangan biar terkena kali kedua. Boleh faham masa tu? Buat macam marah ni buat kaya. Boleh no? InsyaAllah nah. Tu kata penting mengaji. Baik. Ayah-ayah ibu-ibu yang main mengaji malam ni. Allah, masa tak mengizinkan lah. Tak apa. Ada satu perenggan 3-4 baris ya. Baik. Saya nak minta izin lari tajuk sikit boleh tak? Tapi yang ni berkait dengan ilmu juga lah. Saya rasa kok belah sini tak ada kot. Kok belah Merebuk ni tak ada kot. Tapi saya duduk belah Penang. Kami belah Penang orang macam ni ada. Walaupun tak banyak tapi ada. Kita baru ni kan 3 bulan duduk COVID 19 pakat duduk rumah belakang ni. Ayah-ayah di belah Merebuk ada orang macam ni. Bila COVID main kan masjid semua tutup. Bila tutup dia duduk hinggap. Dia duduk kata apa masjid tutup, patut bala main ni turunlah masjid mayang. Dia tutup buat apa? Ni mau menjauhkan manusia pada Tuhan. Ada. Ada jenis tu. Tak ada no. Bagus ya orang belah sini. Orang mabuk kira bagus ya. Kami belah sana banyak. Bila main masjid boleh buka sikit. 3 orang ya semayang. Kan? Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siak. Dia bunyi lagi. Masjid besar. Buat saja ya. Perhabis duit juta-juta. Mayang 3 orang yang penama. Kami pun nak mayang Jumaat. Awak dia ingat depa saja. Oi. Bila semayang Jumaat boleh 12 orang. Kan? 12 orang. Dia kata oi. Kan? Apa tengok mayang Jumaat 12 orang masjid punya besar. Pegawai masjid sapu kat depa je mayang Jumaat. Depa je lah masuk syurga. Tu dia. Ada kau ni. Tulis tu atas sini bagus no. Main semayang jarak 1 meter ni apa jarak 1 meter? Nabi suruh perapat sah jarak 1 meter apa cerita? Kalau mati ke Ui. Ni tulis nama apa? Main rumah Tuhan. Tuhan tahu lah siapa main rumah dia. Ui. Tak ada ni bagus ya. Ayah-ayah ibu-ibu yang main mengaji malam ni, kalaulah ada orang macam ni di Merebuk ni, khususnya yang main mengaji rumah ni, hak tak mengaji tak apalah. Hak main mengaji malam ni, kalau ada lagi pemikiran macam tu, nak minta tolong buang lah. Buang. Boleh faham tu? Buang. Pasal apa buang Ustaz? Baik. Kita kalau kita mengaji lebih sikit, sama-sama lah kalau kita sama-sama mengaji lebih sikit, contohnya bab berkaitan dengan fiqh daulah, fiqh kenegaraan. Kita kalau mengaji lebih sikit bab hukum hakam rakyat, hukum hakam pemerintah, kita kalau mengaji lebih sikit tajuk-tajuk punya tu, ayah-ayah kalau mengaji, kalau faham tajuk tu, kalau reti tajuk tu, ayah-ayah baru ni duduk 3 bulan di rumah,
duduk 3 bulan di rumah tu boleh pahala kalau faham tajuk-tajuk macam ni. Duduk di rumah 3 bulan tu boleh pahala. Dengar orang bang Allah Akbar nak mai tak boleh ustaz. Pasal apa? Depa tutup masjid. Lepas tu pakcik buat apa? Saya semayang di rumah ustaz. Kalau faham semayang di rumah tu boleh pahala. Silat-silat hari bulan pahala jemaah mendapat. Silat-silat hari bulan. Kalau faham, kalau reti. Ustaz saya Jumaat tak mai ustaz. Tu 3 hari tak mai hati hitam ustaz. Kalau faham tak mai Jumaat tu ada pahala. Kalau faham. Sebab tu kalau ayah pasal ni duk main ni bawa pakai mask, siapa tak pakai mask lagi kena balik, siapa tak bawa sejadah kena balik, dok pun kena semayang di luar. Kalau ayah ibu faham, ni kita duk buat ni, nak bagi tulis nama tembak day. Kalau faham, semua ni dapat pahala. Sebab tu kalau kita perasan 3 bulan 4 bulan duk covid pun ni, mana ada tutup guru bising. Mana ada orang-orang alim bising. Orang-orang alim tutup guru semua tak bising pun. Hak duk bising ni hak atas pada tok guru kan. Hak tu yang dia ingat pergi main pumpang apa ni masjid buka tak main pun. Macam ada nampak gaya kot ni. Allah. Ustaz, ada dalil ke ustaz? Ada dalil ke kita duk buat ni ada pahala? Allah. Saya sebut ringkaslah, dalil tu banyak. Saya ambil satu sudah. Dalil yang selalu kita dengar. Kalau tanya dalil khusus, tak ada. Kau lah tanya dalil. Ustaz ada dalil khusus. Siapa main masjid tulis nama, buah hand sanitizer, tembak day dapat pahala. Kalau tanya dalil macam tu tak ada. Memang tak ada lah. Tapi kalau tanya SOP yang kita duk buat hari ni, pergi kedai tulis nama lah apa, pergi kedai makan lah, kedai pukul 10 kena tutup apa semua ni. Kalau kita faham, semua benda kita buat ni terpayung bawah dalil am, dalil umum. Apa dia dalil umum ustaz? Ayat ni semua duk apa belakang. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, atiiullah, taatlah perintah Tuhan. Kamu taat perintah Tuhan ada pahala. Kamu lawan perintah Tuhan dosa. Semua orang tahu belakang. Tak kira lah perintah jazim, ghairu jazim, tak apalah. Poin kita nak sebut, taat ada pahala. Wa atiur rasul, taat perintah rasul. Taat perintah rasul ada pahala. Lawan perintah rasul dosa. Ada sebahagianlah. Wa ulil amri minkum, dan juga ulil amri di kalangan kamu. Ulil amri bahasa Arab, terjemahan dia pemerintah. Bahasa moden yang kita duk pakai hari ni kerajaan. Taatlah arahan kerajaan yang memerintah kamu, selama mana arahan itu tak bercanggah dengan hukum. Terjemahan ni semua orang tahu belakang. Maknanya ustaz, kalau kita taat arahan kerajaan ustaz, saya nak keluar itu ustaz, tapi kerajaan suruh duduk rumah. Lepas tu baca duduk rumah saya. Saya nak main masjid, betul. Kerajaan suruh tutup masjid, tutup. Jabatan agama apa semua suruh tutup masjid. Kami, betul. Main di rumah buat macam mana lagi ustaz? Kalau kita buat ikut arahan, dapat pahala. Tu duk main masjid tiap hari tu, duk tulis nama, tembak day. Lepas tu tulis pula nombor telefon apa tu. Nampak leceh. Tapi setiap perbuatan kita ada ganjaran pahala tu. Pahala tulis nama, ada. Pahala taat ulil amri. Faham tak bahasa saya tu? Betul, kalau boleh main masjid, tulis nama. Main masjid, ikut dia arahan. Dia jarak 1 meter, suruh bawa sejadah sendiri, bawa tu. Bawa je. Ada ganjaran pahala. Lepas tu saya sebut awal tadi, tutup guru tak bising. Pasal apa? Pasal dia faham. Tu penting ada ilmu. Habis tu ustaz kata kena ikut arahan dapat pahala. Lah 8.54 dah. Langgar SOP ni. Dan nak bagi faham poin tu. Sebab tu bila ikut arahan cuba tengok semua elok. Tapi bila tak ikut arahan cuba tengok. Ayah boleh ambil pengajaran sendiri. Kita tak blame sesiapa. Tapi kita nak ambil pengajaran. Cuba tengok. Hak duk kalut lah ni di belah negeri kita, Kedah, Penang apa semua ni. Punca dia daripada berapa orang? Punca dia daripada seorang je. Start daripada seorang je. Saya tak blame dia, kita tak menghina dia, tak kutuk dia, kita tak salahkan dia. Poin kita nak sebut, tapi punca tu kita kena cari. Punca daripada dia seorang. Habis semua. Bini saya di rumah pun duk bebai. Isteri saya duk belah kulim. Jadi dia duk urus COVID ni di belah kulim. Antara sebahagian daripada frontliner lah belah kulim. Bebai. Pasal apa bebai ustaz?
Lebih kurang macam kita lah, ibu-ibu di belakang cuci rumah 3 jam, basuh baju, kemas rumah, sapu sampah, buang sawang, susun barang bagi elok. 3 jam per habis masa kemas rumah. Tiba-tiba suami balik, anak-anak balik, 10 minit ni dia kenjah balik macam menginat tu. Bebai tak? Bebai. Tak kata kat siapa, bebai. Kalau saya pun bebai. Mereka pulun 3 bulan, pedor tu, pedor ni, pedor ni, pedor ni. Nampak kui kurang. Tiba-tiba ada tak dengar kata. Lah, mereka teruk pula. Cuti beku, cuti raya puasa hari tu dah tak boleh raya. Cuti raya haji baru ni tak boleh raya. Hari cuti Jumaat Sabtu pun duk kena kerja hari. Tak bebai. Bebai. Siapa pun bebai. Dan yang ni kita takut frontliner kita, orang yang duk kerja bahagian depan ni, takut mereka jadi dia jadi malas, dia jadi down semangat, dia jadi jatuh lah. Kali takut dia kata maybe aku suka. Kita duk takut yang tu kan. Tanya abang-abang polis kita, berapa lama mereka duk jaga guard, jaga apa batasan apa semua tu. Mereka pun ada kerja lain, duk kena tunggu jalan tu, letih. Tapi bila dah tak ikut peraturan, cuba tengok kesan bila tak mau ikut peraturan. Mungkin masa dia seorang, masa dia keluar tu dia tak, aku tak kacau siapa. Memang tak kacau siapa. Dia kira dia seorang ya. Tapi perbuatan dia akhirnya menyebabkan muar bakat jadi serabut belakang. Faham ke saya duk cerita? Boleh no? InsyaAllah nah. Lepas tu bakat-bakat ambil. Baik. Sudah tak boleh panjang-panjang. SOP. Boleh no? InsyaAllah. Sambung. Maka derangan kerajaan, sebab tu point dia mengaji bagi sungguh. Mengaji lah. Pakat-pakat mengaji insyaAllah. Banyak masalah selesai bila kita mengaji. Maka dengan kerajinan dan perhatian yang besar ini, bila mengaji, bila rajin, bila tumpu, bila pulun, akan mengumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya. InsyaAllah dapat ilmu yang banyak. Sebab tu mengaji. Nah, adapun orang yang malas, cuba dengar ni, patah semangat, ini tak semangat nak mengaji, lah biar piar, tidak gairah, tak ada nafsu nak mengaji. Ada jenis ni lembab, sentiasa menunggu dorongan orang lain, tunggu orang meletiak nak mengaji. Ni pun ada. Bini tak ingat tak mai, bini ingat mai sekali. Jenis macam apa? Pahat ketuk sekali jalan, ketuk sekali jalan. Rupanya orang jenis macam ni. Cuba tengok Syekh Fahmi kata apa? Maka orang seperti ini jarang sekali dapat berjaya dalam usaha mencari ilmu. Nampak? Rupanya orang macam ni, bila dia pulun nak mengaji, tapi cara macam ni dia takkan dapat ilmu yang banyak. Saya nak sebut pasal mudah lah. Kita bukan takut apa, kita takut adab kita dengan ilmu kita tak jaga, hormat kita dengan ilmu kita tak jaga. Kita tak sungguh mengaji, takut-takut Allah Ta'ala balas. Point hak tadi balik, takut-takut Tuhan tak balas kepada kita saja, Tuhan balas anak kita pun tak jadi orang alim. Pasal apa Ustaz? Pasal kita sendiri tak beradab dengan ilmu. Yang kita takut tu lah. Tuhan jadikan keturunan kita jauh dengan ilmu disebabkan kita tidak beradab dengan ilmu. Yang tu kita takut. Tadi orang beradab dengan ilmu, Tuhan balas sampai ke cucu cicit, Tuhan bagi jadi orang alim. Sebab Tok Wan dulu beradab dengan ilmu. Takut-takut kita tak beradab, kalau Tuhan balas pada kita saja tak apa, takut Tuhan balas sekali pada anak-anak kita. Anak-anak kita pun jadi, bahasa mudah, tidak beradab dengan ilmu. Lepas tu kalau boleh kita nak minta yang main mengaji malam ni, jadilah orang nombor 1. Main mengaji jadi orang nombor 1. Main duduk dekat-dekat mengaji. Malam ni tak apalah, SOP. Tapi lepas ni main mengaji duduk depan. Bukan depan tu kena duduk sampai dekat ustaz dah. Bagi selesa lah, bagi selesa. Kalau tak boleh juga jadi nombor 2. Kan dah tak boleh ustaz jadi nombor 2. Cuma nak minta tolong yang malam ni jangan jadi nombor 3 ya. Ada kuliah belah balik, ada majlis ilmu belah balik. Tengok-tengok ustaz baru bismillahirrahmanirrahim, dia duduk tekan motor nak balik ya. Oh jangan buat je tu. Duduk bila saat idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kamu kalau duduk dalam taman syurga, duduk ustaz. Lalu dekat taman syurga, duduk ustaz. Tenggek bila saat 5 minit 10 minit. Lepas tu nak balik-balik ya. Jangan belah tu ya. Understand? No, insya-Allah mudah-mudahan